Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan masuk kepada bahagian camera support. Exercise ni sebenarnya nak menunjukkan macam mana nak masukkan external plugin ataupun third party library masuk ke dalam Ionic apps, so that kita boleh untuk tujuan ni kita boleh capai ataupun kita boleh access dia punya native facilities. Contohnya macam kamera. Okay, so kod macam biasa korang boleh dapat kat GitHub ni. Dan apa yang kita akan buat kali ni adalah kita akan buat new apps baru yang mana kita akan integrate sekali dia punya capacity support. Kat sini capacity support. Okay, so korang kena add kat sini. So sekarang ni by right Ionic dia bagi option sama ada korang nak gunakan capacity support ataupun Cordova lah. Okay, tapi dia menampak macam slightly dia ke arah capacitor. So korang boleh add kat sini lah. Nanti kalau korang buat apps, buat macam ni tambah capacitor. So that okay. So itu adalah capacitor. So capacitor ni sebenarnya apa? Dia adalah satu intermediary lah ataupun interpreter antara apps UI korang, UI dalam bentuk Ionic, dan dia akan adalah satu bridge untuk kita access kepada native facilities dalam Android phone kita. Contoh macam kamera adalah native facilities lah. Okay, dia adalah native facilities. Native tu maksudnya directly communicate dengan hardware dalam kita punya phone lah. Untuk tujuan ini kita gunakan Android lah. Untuk exercise kali ni kita masih menggunakan Android. So macam kat bawah ni dia cakap dia runs modern web apps natively on iOS. So capacitor ni dia macam satu intermediary atau macam satu explorer, bukan explorer, lebih pada internet browser. Okay, lebih pada internet browser. Dia macam HTML punya converter lah, ataupun HTML interpreter untuk interpret Ionic kepada native platform kita. Okay, so kita akan start dengan ni kita akan gunakan ni Ionic start by apps tab. Okay, so kita akan start run benda tu Ionic. Okay, saya dalam folder Ionic 5. So korang kena start dengan Ionic start. So aku akan start dulu kita punya application namanya my app. Okay, contohnya app camera, blank ni maksudnya kosong lah, tak ada tab capacitor. Okay, so digunakan Angular. Okay, enter. Then along the way tu dia akan download. Okay, so saya explain dulu apa itu capacitor. So capacitor macam tadi, dia adalah satu interpreter antara Ionic kepada native device. Okay, yang ni lah. Pasal asalnya dulu kita ada mana ni? Kita ada what we call as Cordova. Ini teknologi yang agak lama sebelum ni, yang mana dia adalah teknologi hybrid yang membolehkan HTML interface untuk communicate ataupun jadi macam satu native application dalam mobile apps. So apa yang dia cuba nak capai adalah multi-platform punya capabilities. So untuk tujuan itu kita akan buat apps tadi, dan kemudian kita akan install camera plugin. Okay, selepas kita siapkan apps, kita akan buat camera plugin. Kita akan install camera plugin di sini. Okay, dan nanti kita akan masukkan kod ini di dalam app module.ts supaya dia boleh integrate kita punya apps. Okay, dia boleh integrate kita punya apps dengan native plugin yang kita baru install ni, ataupun camera plugin ni. So letak dalam providers, jangan lupa. And then kita akan buat interface dia. Interface ini adalah interface dalam HTML, yang mana korang akan buat satu button, kemudian call use camera function. So selepas kita panggil use camera function ni, dia akan menghasilkan satu file, sebab kita capture daripada kamera, image daripada kamera, dan dia akan paparkan di sinilah gambar yang kita shoot tu. And then dalam TS punya file, kemudian kita akan tambahkan dia punya function untuk use camera. Okay, use camera ni adalah function dia.
Mana kita dapat? Daripada ionicframework.com/docs/native camera. So korang boleh dapat contoh kat sini lah. Cuma mungkin kita akan buat adjustment sikit lah. Okay. So dan kemudian kita akan install benda ni, Jettifier, sebab ada isu sikit, bug sikit untuk gunakan capacitor ni dalam Android. Apabila melibatkan native third party plugin, dia akan ada error. So memang tak boleh nak proceed macam mana pun. So workaround dia adalah install Jettifier. Okay, untuk dalam Android punya implementation. Then korang akan build Ionic build. Build tu maksudnya dia akan generate www punya folder. And then kemudian korang kena ni lah add Android platform, so that dia boleh generate Android project. Yang mana Android project ni kita akan buka dalam Android Studio. Itu yang mungkin leceh sikit lah, sebab kita perlukan Android Studio, Android SDK untuk kita compile jadi APK file dan push masuk ke dalam actual device, real device. Okay, itu mungkin leceh sikit. Tapi Ionic kalau tak silap dia ada facilities tu, korang kena bayar fee dia, so that korang boleh convert korang punya Ionic apps kepada APK dengan lebih mudah lah, dengan diorang punya cloud service. Itu lagi mudah, cuma korang kena bayar lah. Okay, so nanti kita akan masukkan juga Android Studio. By the way, Android Studio dah ada dalam aku punya sistem, so aku tak akan tunjuk macam mana nak install Android Studio, Android SDK tu di sini, di dalam tutorial ni, tapi next tutorial insyaAllah. So kita tengok dah siap ke belum. Okay, so Android dah siap, Ionic dah siap install baru. Okay, Ionic dah siap install project baru. Okay, so app camera. So aku buat dalam app camera. So aku masuk CD app camera. Dan apa yang penting kat sini adalah kita akan install. Ini kita dah buat tab capacitor. Okay, capacitor dah buat. So kemudian kita akan install ni lah. Kita akan install Cordova plugin camera. Oops. Sorry. Korang kena install tu. Install Cordova camera plugin. Install. Sorry. npm install. So ini adalah Ionic camera. Zoom kejap. So ini adalah Ionic camera native plugin yang korang boleh install daripada Ionic punya site. Okay, dan seterusnya dia kata npm install Ionic -native /camera. Lepas install dua plugin ini, aku tak suggest korang buat ni lah, Ionic Cap Sync. Dia sebenarnya buat benda tu selepas kita buat Ionic build. Tapi tak apa, apa yang penting sekarang kita nak masukkan beberapa kod ini dalam app module.ts. So kita boleh rujuk dalam kod untuk kita edit ya. File tadi mana? File open recent, tak ada. Kita app open folder. Kita akan pergi kepada app camera yang kita buat dan select
don't save. Okay, fine. Okay, so apa yang kita nak buat kat sini adalah kita lihat kita punya modul, app modul dari mana? App modul app dalam app, app dalam app, mana app modul? Ni app modul. Okay, zoom kejap. So ini adalah app modul kita. Okay, dalam app ya, app. So korang kena tambah satu kat sini lah untuk camera support. Okay, camera support kita masukkan apa? Camera support kita masukkan ni, lebih kurang macam ni lah. Okay, camera from Ionic native camera NGX. So ada dalam slide tu. So then kemudian dalam provider kita akan providers di sini. So kita akan tambah kamera. Okay, tambah kamera juga untuk kamera support lah. Okay, save. Kemudian kita pergi kepada app HTML, kepada home home.page.html. So di sini kita akan masukkan kita punya content ada. Okey, kita akan masukkan kita punya ion content di sini. Okey, ni adalah kita punya apps kamera, kita punya title, kita punya toolbar, kita ada color sama dengan primary, dan kemudian kita akan tambah masuk di sini kita punya button ion minus item. Ion item, dan kita masukkan ion minus button, dan kita akan masukkan di sini function call daripada event click, iaitu kita akan panggil function use camera. Dan kita akan masukkan ion button, ion icon, ion button, ion icon, name icon lah, name sama dengan camera outline. So macam biasa korang boleh rujuk untuk kamera ni dalam icons.com. Boleh rujuk di situ senarai ion icon kita. So seterusnya kita just nak view dengan Ionic Serve. Kita nak view hasil yang kita buat tadi dengan menggunakan Ionic Serve. So kita lihat dalam mana browser kita. Okey, dia bukakan browser untuk kita. Macam biasa, Ctrl Shift I, ion icon. Kita lihat ion icon.
ion icons. Camera. Ion icon. Ion icon betul ya. Ion icon. Oh, ni tutup. Okey. Okey, so kita ada satu button di sini. Okey, and then apa yang kita buat, kita akan klik dia dan okey. Tak ada lagi ya. Tak ada lagi. So kita kena patah balik masuk dalam kita punya home.page.ts and then masukkan di sini kita punya dia lebih kurang sama macam tadi, native. Cuma kat sini kita akan tambah satu lagi, iaitu camera options. So camera options ni akan tukar attribute dia lah. Okay, so first thing kita letak dalam constructor ni kita punya objek kepada public camera, objek kepada kelas camera di situ. Okay, then di sini kita akan bawah ni kita akan tambah dengan satu function nama dia use camera. Okay, macam tu use camera. So sebelum tu kita kena variable to hold image file. Sebab nanti bila kita capture dia perlukan tempat untuk kita simpan file tersebut. So korang boleh gunakan gambar okay, variable name gambar dengan data type ini. Then ionic camera. So dalam ionic camera punya library ni dia ada satu kod di bawah ini. Okay, kita zoom kejap. Ni untuk native camera support. Korang boleh dapat kod dia, contoh kod dia lah. So contoh kod ni korang ambil kat sini, then copy dia, then paste masuk dalam function use camera. So ni dia ada base 64 image, korang ganti dengan gambar lah. Boleh je gunakan yang tadi, no problem. Gambar. Okay, this. Okay, dan satu isu yang kami dapat kenal pasti adalah di sini file URI ni korang kena gantikan dengan data URL. Sebab nanti kalau gunakan file URI tu dia tak boleh nak display. So somehow or other, well, korang kena tukarlah kejap. Ni untuk menunjukkan proof of concept je lah dulu. Yang penting kita masukkan gambar tu dulu. Dan satu yang saya nak tambah di sini adalah resources. Saya akan ambil gambar ni, masuk dalam FSTM, zoom kejap masuk dalam F camera, dalam SRC, dalam asset. So di sini ada satu gambar yang mana kita akan call dia daripada page HTML. Okay, mana tadi? So letak kat atas ni lah. Sebelum ion item, kita akan masukkan image.
src sama dengan asset / banner ionic.png. Okay, jadi tak? Mana kita punya ni? Okay. So just nak letak banner tu je lah. Okay. Okay, bila kita klik ni, dia akan pergi kepada okay. So bila kita klik ni, oleh kerana use camera tadi yang kita code tadi, use camera ni, use camera ini adalah function untuk use camera. So oleh kerana function use camera ni dia perlu untuk access native punya facilities, so korang akan dapat error lebih kurang macam ni. Okay, DevToolPal tu bla bla bla. Ni native call, you need to have a simulator ataupun device. So korang kena masuk ke dalam ni lah. Okay, korang kena test dalam device. So nak test dalam device ni, proses dia mungkin agak panjang. Kita follow dia punya tutorial. So apa yang kita buat selepas itu adalah kita akan build kita punya apps ni untuk kita create www file. So that www file tu kita akan run dalam phone. Okay. So sebelum tu kita buat benda ni, since sebelum ni kita dah pernah test dan memang ada isu error support v4 ni, untuk mungkin ada compatibility issue. So terpaksa buat ni dalam command line. Okay, sini so kita buat npm install Jetfire. Korang kena tekan Ctrl C dulu untuk terminate. Okay, ataupun korang kena buka satu command prompt lain lah. Okay, satu command prompt yang lain. So korang boleh buat npm install Jetfire. Supaya sekejap je sebab library ni kecil je, file size dia kecil. And then korang kena buat npx Jetfire. npx ni macam npm jugalah, cuma dia advanced npm, yang mana Jetfire ni dia masukkan terus ke dalam kita punya app saja. Dia tak install secara global, dia simpan dalam apps kita saja. Okay, so kalau korang nak buat npx cap sync android, aku rasa tak boleh lagi. Okay, sebab kita tak build dulu. So korang kena build dulu untuk specific platform tu lah. Okay, and then ni kita dah bincang controller tu apa, capacitor tu apa. So kita akan buat ion build. Okay, ionic build. Okay, sebelum kita sambung kepada ionic build, okay, ini kita tambah sikit kita punya programming dalam use camera. Okay, dalam use camera, dalam HTML, untuk kita paparkan gambar yang kita akan capture nanti daripada kamera. Tapi untuk peringkat awal kita tak mahu dia kosong, kita nak paparkan ni asset no image. So daripada asset no image yang ni, no image p. Okay, kita akan paparkan ini dulu sebagai satu mockup lah. Okay, satu mockup. So apa yang kita buat sekarang ni adalah okay, ini boleh rujuk dalam kita punya GitHub nanti kemudian insyaAllah. So saya save dulu, Ctrl S, dan okay, kita tutup dulu. Okay, ini adalah interface yang kita akan dapat nanti. Kemudian kita ada button di sini dan ada satu image default kat sini mengatakan bahawa image akan dipaparkan di bahagian inilah. Okay, so ini saya tutup dulu.
Okay, so ini yang kita akan dapat nanti dalam phone lah lebih kurang. So apa yang kita akan buat sekarang ni adalah kita akan buat build. Okay, kita akan buat build. Okay, kita off dulu Ionic Serve, Ctrl C, terminate, yes. So dalam PowerPoint slide seperti yang kita sediakan, kita akan sambung di sini Ionic build. Okay, Ionic build. So kita akan buat Ionic pada dalam, okay, di dalam projek Ionic yang sama, kita run Ionic build. So Ionic build ni apa yang dia buat adalah dia akan create satu file create satu folder www ni. Okay, di sini. Ini yang dia akan create. Dia akan tolong recreate lah. Okay, dia akan setiap kali kita buat Ionic build, dia akan recreate. So dia akan appear dalam folder kita, app camera, folder kita app camera. Nanti ada satu folder baru, nama dia www. Okay, kita tunggu dia generate www. Okay, this one. So dalam folder ni adalah www ataupun HTML materials untuk jadi interface dalam apps kita nantilah. Okay, dan kemudian kalau ikutkan step dia seterusnya adalah kita akan, ni kita skip dulu. Okay, Ionic build. Okay, kita akan buat add Android platform. So macam mana? Ionic capacitor add Android. So ini akan menghasilkan satu folder baru yang dalam projek kita, yang mana dia akan dia akan hasilkan satu Android project. Ni Android project. So Android project ni nanti kita akan buka dalam Android Studio. Okay, dengan menjalankan command npcap, copy dulu. Okay, npcap npx cap tu merujuk kepada capacitor, copy. So dia akan refresh dalam projek Android dan seterusnya. So ini kita akan buat setiap kali kita nak test dalam setiap kali kita buat coding, ada perubahan, kita nak test dalam Android device. So korang kena buat ni lah dulu. Okay, npx cap capacitor open Android. So dia akan launch Android Studio macam ni. Sebab Android Studio ni dah already install dalam machine ini. So dia akan just invoke sajalah. Okay, tapi kalau korang tak ada, korang kena install dulu lah Android Studio. Korang kena install apa lagi, Android Studio lagi. Tutup dulu korang kena install Android Studio. Korang kena install Android SDK dan macam-macam lagi lah. Okay, so ada proses running. Yang ni mungkin menggunakan resources yang agak banyak, jadi korang kena bear in mind lah. So aku terpaksa off dulu lah beberapa application, so that dia tak mengganggu sangat kita punya Android Studio ni. Kalau tak, dia punya proses akan mengganggu. Okay, Android Studio ni dia memerlukan RAM yang tinggi sebenarnya. Jadi okay, so dia di sini. So kita lihat pada kita punya apa namanya, pada punya phone. Okay, kita push di sini. Okay, kita push ataupun kita run dia, compile di sini. So yang ni dia akan push masuk ke dalam phone lah. Basically dia akan generate APK, dan APK tu akan dia push masuk ke dalam phone ini. So dengan syarat korang tahu macam mana nak configure Android debug tools dengan connect phone ni dengan USB dan connect kepada kita punya machine lah, PC, laptop. Okay, so kat sini kita akan tunggu dia supaya terhasilnya APK.
Okey, APK. Okey, dia ada perkataan install tu. Install tu maksudnya install APK lah tu. So kita tunggu dia akan invoke masuk ke dalam sini. So yang dalam Android Studio ni korang tak payah kisah. Cumanya Android Studio ni hanya digunakan untuk push ni. Yang penting korang boleh gunakan Android Studio ni untuk push dia masuk ke dalam Android phone. Okay, dia akan keluar NPX ni. Ini adalah capacitor punya simbol di dalam spare screen, unless korang tukar baru. So sekarang ni dia tak tukar. So saya ambil phone ni, ni phone ni. So kemudian saya akan ambil gambar. Okay, so dia akan ambil apa-apa gambar yang ada kat sini. Okay, saya akan klik OK, shoot. Then ada keluar button sini, OK ni, ada OK ni, klik OK. So by right dia akan appear kat bahagian bawah ni lah. Tu. Okay, dia akan appear bahagian bawah ni. Okay, so dapat. So dan kalau korang perhatikan dia ada satu save to album kan, save to album. Okay, aku buat sekali lagi gambar dia tak berapa ni. Okay, yang ni dia tolong landscape kan lah. Tadi tu kita buat portrait, lepas tu dia tolong landscape kan. Then klik OK. So dia masuk. Okay, nampak. So dia landscape kan gambar tu. So by right, gambar tu juga dia akan save dalam gallery. Okay, dalam gallery. Okay ni. Okay, dalam gallery. Okay, dia dah save dalam gallery. Save to album. Sorry, save to album. Okay, mana yang save to album? Okay guys, kita tengok Android Studio jap. Sorry. Apa namanya? Visual Studio Code. Visual Studio Code. Dia ada tulis kat situ satu line untuk most likely okay. Kalau korang nak save ke album, korang kena tambah ni satu. Okay, tambah ni satu, save to album. True. So kalau boleh save to album, true. If common, then dia akan simpan dalam gallery. Okay, so basically itu adalah proof of concept macam mana kita boleh install camera support ke dalam Ionic apps. Okay guys, terima kasih banyak. Okay, boleh cuba. Kemudian next tutorial kita akan cuba untuk inilah setup kita punya machine, so that dia boleh run Android Studio bersama dengan macam mana install SDK dan macam mana nak setup, nak configure USB supaya phone kita boleh communicate dengan PC, so that kita boleh test bukan pada browser tapi kepada Android phone. Okay, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi.